Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Allahu Akbar. Muka surat 854. Kita sambung hadis daripada An Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi ni Allah Subhanahu wa taala sebut yang Allah redha dengan depa. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, dengan arti kata Allah Ta'ala kata, inilah manusia-manusia, orang-orang yang aku redha, yang aku suka. Jadi kadang-kadang kita ni teringin nak jadi orang-orang yang sentiasa di bawah redha Allah, jagaan Allah, Allah pelihara kita, Allah kabul doa kita. Semua tu kalau kita nak tahu, kita kena hayati sahabat. Tengoklah sahabat-sahabat Nabi ni, panggil dia macam mana. Panggil dia salah satunya takdir, ketentuan yang Allah tentukan bagi dia, semuanya dia kata best. Atau musibah, kecelakaan, ulama kata apa musibah yang mai tu, di situ ada keuntungan, di situ ada pahala. Sampai macam tu. Kalau kita kena musibah, ayo dia mai dah, kita mai gelisah, kita mai yang tu yang ni, kita tak boleh terima tentang takdir Allah Ta'ala ya Allah bagi kat kita, menunjukkan kita lemah. Dengan lemahnya kita tu lah yang duduk di kuliah ni, di antara maghrib dengan isya, kita tak kuat. Walaupun dengar kuliah semua hebat-hebat, hebat, ustaz tu hebat, kalau hang tak hebat pun mengarut juga. Apa dah panggil dia sekalipun. Tapi Imam Ghazali kata, sehebat mana pun dia, tapi dia bukan guru hang yang mursyid, tak ada apa pun. Penting sekali adalah guru yang mursyid. Dia boleh tunjuk ke orang, tapi sama dia sendiri terlatih benda tu. Di situ ada barakah ilmu. Ilmu dia tak boleh main-main. Bi anna al-'ilma nur, nurullah la yuhda lil 'asi. Nur, ilmu yang dalam mengaji ni sebenarnya nur tau. Nur kita boleh nampak. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sampai tahap tu ilmu. Kita semayang macam kita nampak Tuhan. Kalau tak nampak sekali Tuhan kata, aku nampak hang. Aku nampak hang. Bila kita semayang, kita tahu dia berdiri depan Tuhan tu, inna salata tanha bil fahsya wal munkar. Dia berdiri depan Tuhan tu, kita boleh mencegah semua kemungkaran. Inna salah, sesungguhnya orang berdiri depan Tuhan semayang, tatanha anil fahsya wal munkar. Tapi lagi duk semayang, lagi duk merapu, berarti hakikatnya hang belum lagi berdiri depan Tuhan. Itu yang kita duk nak kuliah ni. Ustaz membaik, hampa buat kita serupa. Kan ada satu lagu macam mana? Kita serupa, kita semua sama. Yang duk main buat kuliah ni nak bagi kuat dia. Tak mana nak tak betul, kita nak berbetulkan dia. Bila diri kita bersedia untuk berbetul, bila kita dengar hadis Nabi, kita rasa sentuhan, kita rasa. Tapi kalau semua kesedaran tu tak ada, mengaji akhirnya tak jadi apa. Bila tak jadi apa, tak jadilah golongannya Allah tak redha. Ada orang duduk dengan Nabi, tapi golongan tu Allah tak redha dia. Sebab tu orang yang bai'ahkan Nabi, Allah kata radhiyallahu anhum.
Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul, geng-geng dia tu, masa Nabi bila peperangan Tabuk, berapa ramai yang tak bisa sama, betul tak? Terpengaruh. Duduk dengan Nabi, tengok Nabi, tapi sikit pun kesedaran tak ada. No nothing, no feeling, everything's no. Tak ada apa. Tu kita risau. Bila kita main kuliah ni pun kita risau. Kalau Tuhan tak pilih kita di kalangan orang-orang yang Allah nak bimbing, Allah nak bagi hidayah. Kita main datang sini, tapi Allah tak mau buka pintu hati kita. Itu hak Tuhan. Dia nak bagi hidayah, dia nak sesatkan orang, dia nak bagi tu kehendak dia. Dia tahu dengan siapa nak bagi. Aku nak bagi kat hidayah kau orang tu pasal dia sendiri mahu aku. Tapi kalau aku bagi hidayah kat dia sekali, dia tak mahu, aku tak akan bagi. Ini hak Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. So kita yang duk main ni, muka ni lah duk istiqamah. Betul tak? Muka ni. Apa nama semalam pun kat masjid mana? Kamu Perlis pun kita, ni pun kita. Allah masih pilih kita lagi. Kita golongan yang kita hambat, nampak? Apa dia cari kebaikan. Pasal orang cari kebaikan apa dia? Sesungguhnya Allah, seluruh malaikat, seluruh penduduk langit, bumi, apa lagi, sampai semut, digigit semut di hujriha, ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin an-nas al-khaira. Semuanya mendoakan kebaikan kepada kita. Berarti kita main kuliah ni, kita sedang mencari kebaikan, keredaan. Kita sekali kita main kuliah ni, dia minta bukalah pintu keberkatan, bukalah pintu kebaikan. Kami lemah, main tahun sini dia strong balik. Main sini strong balik. Jadi bila kita duduk main kuliah ni, syaitan jadi lemah. Kita main di sini, kita dera syaitan yang duduk sebelah kita, tu dera dia. Bila lah nak habis kuliah mama ni, habis pun dia meloncat seronok. Kita pun lepas, oh apa hang? Tu dia jadi balik. Subhanallah. Tapi tak apa, jangan putus asa. Selagi mana kita hidup, kita cari hidayah Tuhan sampai kita bertemu dengan husnul khatimah, mati yang terbaik. Bila mati yang terbaik, itulah yang Tuhan kata berma, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Boleh? Sama-sama lah. Itu nama dia waktu beletiak sikit. Beletiak ni kena. Beletiak ni kena pada baik. Kita sambung hadis kita, muka surat 854. Ustaz bercadang, lepas esok ni dah raya kan, kita ambil kitab Bulughul Maram, tapi kitab yang lain kita pakai Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ni Ibnu Hajar Asqalani, sama kitab Bulughul Maram, tapi Kitabul Jami' tu awsa', dia perluaskan sudut adab. Ustaz suka nak fokus sudut adab. Biar ustaz-ustaz yang lain ambil hukum ke, ada kelompok tak apa. Kan? Kita dah banyak dah bercakap masalah hukum. Tangan letak tak mana, jari bergoncang, semua ada. Semua dah kita cakap banyak kali, dan berulang pun dah tu. Takbir tak takbir, surah kuat tak kuat, semua tu. Kita nak tengok macam mana adab. Masa Nabi main mula-mula dengan adab. Bu'istu li'utammima makarimul akhlaq. Nabi sebutkan sama, sebelum aku nak ajak berhukum hakam, nak ajak dia dulu. Bu'istu. Nabi guna perkataan Allah hantar aku first kali, yang tu dulu. Bila ada adab yang elok, ilmu akan tersusun atas tu. Bukan semua orang ada ilmu, dia ada adab. Tapi orang yang ada adab, dia akan ada ilmu. Itu penting. Penting sangat-sangat. Penting. Orang kita kena. Bagus, Pak. Kita salah satunya kita syukur pada Allah Ta'ala, pengajian kita adalah pengajian sunnah. Yang tu bagus. Pengajian kita tak merapu. Setiap kali pengajian kita yang betul ni, Allah SWT puji. Macam mana semalam kita kata, Tallahi, Allah bersumpah, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Tallahi, aku Tuhan, aku sumpah dengan nama aku, la tus'alun, aku akan tanya, amma kuntum taftarun, apa benda anda merepek. Dalam kuliah apa anda merepek? Kiri, kanan, semua anak-anak jaga. Ni kuliah apa ni? Ni kuliah apa pada? Jadi kuliah kita tak merapu. Kuliah kita ni Tuhan nak selalu akan tanya. Asal Allah sendiri sumpah dalam Quran,
Jangan sampai tahap aku tanya kat hang apa benda hendak merepek. Ilmu aku adalah ilmu wahyu. Aku hantar Nabi, Nabi cakap clear, baru aku matikan dia. So jangan duk cakap satu benda yang dia dah mati. Nabi kata jaga hang, jaga hang. Ada faham tu? Jadi insya-Allah pengajian kita setakat ni alhamdulillah tak ada lah unsur-unsur yang mengarut sampai mengaji punya tinggi dah sekali tak boleh semayang dah. Alamak. Sampai dia kenal Tuhan ibadah. Kan? Di kawasan Teluk Bahang semua ma'rifatullah geng. Kenal Tuhan dulu. Barulah kita start semayang. Rapelah. Semua duk main dah rapelah ni. Subhanallah. Baik. Kita tengok sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Amr bin As. Bila sebut nama sahabat Nabi, kita rasa gerun dengan panggil mereka ni. Dugaan demi dugaan, tapi cinta dekat Nabi mendalam. Dia tak peduli apa orang nak katakan dia Abdullah bin Amr bin As. Yang penting dia nak dapat redha Allah. Redha Allah, salah satu yang Ustaz cerita, semua orang akan senyum dekat dia. Hampa nak senyum dekat aku, hampa nak gelak dekat aku pasal aku melaksanakan sunnah. Tak apalah, yang paling penting aku nak dapat redha Allah. Setiap kali aku hidup nak kata, nak bagi Allah sayang dekat aku, suka dekat aku ikut. Kan Allah tak kata fattabi'uni. Nabi kata fattabi'uni, ikut aku. Tanda kata orang tu Allah sayang, Allah suka. Sampai dia berjalan dengan Nabi, dia benarkan Nabi jalan dulu. Dia betul-betul tengok tapak kaki, tak, dia tekan. Sampai kata awak dia jalan macam tu. Cek dulu rupanya sampai ke tahap tapak kaki Nabi pun dia nak sentuh. La haula wala quwata illa billah. Orang yang cinta dengan sunnah Nabi ni dia rasa harga nilai tinggi. Orang yang cinta dengan Nabi ni dia nilai dia tinggi. Walaupun orang tengok satu amalan yang apa nama orang ikut Nabi, orang gelak kata ni apa ni. Apa nama ada jenis Ustaz Abdullah pun tak boleh buat. Di kalangan anak murid kadang-kadang pakai apa nama Daniel. Tak pernah Ustaz tengok dia pakai seluar sampai bawah dia pukul lali ke? Pukul lali kan? Selalu atas tu dia. Kadang-kadang macam nak randu ayat bah. Tapi itu sunnah. Sah. Di kalangan sahabat semua yang Allah kata Nabi SAW lepas pada lutut sikit aja, itulah. Lain semua ya Allah. Nak tunjukkan taf. Orang Islam jalan. Pada Sayyidina Umar masuk dia apa nama Kaabah. Labbaik Allahumma labbaik. Nampak semangat beribadat. Nampak semangat pergerakan orang Islam. Gerun daripada itu. Sebenarnya sunnah menggerunkan musuh, menggerunkan. Orang yang buat sunnah ni satu kegerunan, bergerun tengok kan. Tengok tak gerun. Sunnah. Dia terbit kadang-kadang pakai baju. Dia tak kat sini. Siku lebih sikit ni. Setengah orang buat. Setengah praktik. Tengok bapak sunnah. Setengah dia praktik. Alhamdulillah. Kadang ustaz-ustaz sendiri, Ustaz Abdullah, macam kita lemah lagi. Walaupun kita pandai mengajar korang, penampilan you pun up. Sama-sama kita share. Ada benda yang ustaz boleh share, ada benda apa sendiri didik ustaz. Ada di kalangan anak murid pun didik ustaz. Tengok, subhanallah, tengok. Satu hari dia botak, dia pergi Mekah, satu hari dia ikut sunnah. Allahu Akbar. Orang panggil Daniel sunnah. Alhamdulillah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita tahulah cerita sahabat ni sampai Nabi panggil kat dia ahlul ibadat. Ahlul ibadat. Ahlul ibadat maksud dia buat ibadat ni totally dan ikut Nabi. Salah satunya Ustaz pernah cerita kalau Nabi puasa, Nabi tak pernah buka puasa. Bila masuk waktu dia tengok, dia tak makan. Nabi kata makan. Dia tak mau. Akhirnya Nabi kata yut'imuni rabbi wa yasqini. Hai Abdullah bin Amr bin As, walaupun hang tak tengok aku tak makan, tak minum, Allah bagi makan dan minum kat aku. Nabi punya dapat puasa Nabi sonok. Dia nak ikut Nabi, Nabi bimbang. Allah kalau ikut Nabi aku mampus. Ada benda khusus bagi Nabi dan tak perlu diikut. Tak perlu bagi ikut. Macam kita pelepah tamar. Nabi ambil, Nabi cucuk kat kubur. Nabi cucuk tu, khusus dia cucuk. Yuqaffiful azab. Mengurangkan azab. Nabi cucuk. Hang cucuk.
Kalau kita cucuk kurazah, Allah kita pun tak tahu benar. Tapi ulama kata kalau kita nak buat sekadar rasa sunnah Nabi buat, tak apa. Tapi jangan kita kata aku cucuk kurangkan azab lagi double hang. Badak. Jadi Abdullah bin Amr bin As ni salah seorang sahabat Nabi, dia nak ikut sangat-sangat cara Nabi tu. Sangat-sangat. Walaupun Nabi bagi kelonggaran, dah ada khusus untuk aku. Tapi nak juga Nabi tak larang dia. Macam apa nama Abu Zar Al-Ghifari. Dia dah masuk Islam, dia syahadah depan Nabi. Ya Rasulullah, kita dah syahadah Allah sama kita. Allah. Ada jenis macam tu. Allah. Nampak tak? Kalau hang betul-betul macam Abu Zar, tak apa. Kita tak mujahadah. Abu Zar bila masuk Islam, i'lan dia depan Kaabah. Dia pukul 3 semua. Nabi kata, aku kata dah. Dia duduk sengap-sengap ni pasal apa dia kata? Dia masuk Islam. Dia elok, dia cergas balik. Pergi lagi. Sampai Nabi kata, Abu Zar Al-Ghifari akan mati keseorangan. Itu special bagi dia. Akidah dia. Walaupun keadaan macam tu, dia tak lawan Nabi. Ada orang yang jenis, ya Rasulullah, Nabi tak kata apa. Kalau kita jenis macam tu, tak apa. Tapi kita, Allah, polis mat. Allah perlu tahan. Kan. Dia tu lain nampak tak? Walaupun kita boleh cerita tentang sahabat dia ni lain. Dia dekat dengan Nabi, ada masalah pergi rujuk dengan Nabi. Dan Nabi jadi kekuatan untuk mereka. Maksud Nabi, apa benda dia buat? Terutamanya adik-beradik Nabi kaya raya. Pakcik-pakcik dia semua sahabat tengok. Kalau Nabi nak kaya, Nabi nak mewah, lebih mewah daripada Abu Bakar, Umar sebagainya. Pasal dia anak orang kaya, menteri, Perdana Menteri menjadi. Tapi dia tak nampak tu. Yang dia nampak adalah Islam. Aku boleh dapat semua benda macam ni. Kullu alaiha fan. Semua jawatan akan musnah. Semua akan musnah. Tapi agama tak akan musnah. Dia bawa sampai ke akhirat. Sahabat tengok perjuangan diri Nabi. Dia cakap dia sendiri buat. Tu yang mereka semangat dengan dia. Nampak tak? Jadi kita nak jadi tok guru, kita kena tengok kita dulu. Ada kekuatan tu yang menyebabkan anak murid boleh share, tengok. Oi, tok guru kami pun sakan. Nampak tak? Boleh, nampak tak? Jadi kita maklumnya kali ikutkan apa Ustaz, memang Ustaz dah pergi dah Sabah macam tak mau pergi, tapi oleh kerana anak murid tu, jom pergi Ustaz, pergilah. Ni bawa balik jadi hitam dia jawab, hitam. Samban. Terbakar kena nampak, tapi seronok apa kena pergi. Hampa anak muda, jangan lepas peluang masalah dakwah. Terutamanya kebajikan. Ustaz berkata berkali-kali, amal ibadat berserta dengan kebajikan very fantastic. Sekadar berkuliah saja, gerakan untuk bergerak, berkebajikan tak ada, you'll never be good. No. Kumpul kuliah, no, move, gerak. Itu dibuat oleh Nabi SAW. Wahyu turun, Nabi gerakkan sahabat, pergi sana sini, sana Nabi bergerak. Bukan duduk satu nyanyi ada. Nak betul mana bergerak tempat. Bergerak. Itu dia. Apa muda bergerak, apa dia rasa keseronokan dalam masa dakwah. Benarkan diri kita ni Allah Tuhan, hati kita seronok dengan agama. Ini dah seronok, lagi seronok, bagi seronok. Sampai mati bertemu liqa rabbak. Nak perkataan liqa, nak jumpa dengan Tuhan tu dengan penuh redha, kegembiraan nak jumpa Tuhan. Macam kita nak balik kan, nak jumpa suami isteri anak kan, bergembira bersamamu. Contoh kan, seronok dia kan, lagu bergembira. Seronok nak jumpa kan. Nak jumpa dengan isteri dia, Allah nak jumpa nak balik, seronok. Macam tu lebih lagi Allah. Pasal Allah bagi jaminan dekat kita sangat-sangat. Ya Arhamar Rahimin. Nak cerita pasal sahabat ni, jiwa dia besar. Nabi panggil saja, panggilah Hanzalah. Kita tahu. Tengok macam mana. Baru kahwin kan. Panggilan Muhammad, saut dia lepas. Isteri dia, pop. Dia lepas aku. Nampak tak? Bukan senang, satu kenikmatan yang luar biasa. Dia tolak gitu saja. Aduh. Alamak. Kan? Semua orang tahu alam-alam tu kan. Tapi dahsyat. Kesemua tu orang kata kelebihan yang Allah bagi pada jiwa sahabat. Pasal tu Allah Ta'ala kata, radhiyallahu anhum, aku redha mereka ni.
So kita kena bila baca dan sahabat tengok, ya Allah, tengok depan ni. Dahsyat. Pasal tu dia rasa kelazatan Islam, iman, keyakinan, tawakal. Sampai Quran kata wa yusabbitu bihi fuadak. Sampai dalam, kalau orang kata tasawuf, tempat yang ketujuh, boom di hati. Fuadak, hati di atas. Kalau mengaji Ustaz Alim pula, boleh buat Ustaz Alim buat tasawuf. Fantastik, Tok Guru tasawuf tu juga main kan. Berantu tu. Sebab dah fuadak, tanpa duduk di dalam ni, yakinkan Tuhan, Allah lah Tuhan. Sama macam tu Quran cerita keimanan yang mendalam. Mudah-mudahan kita yang duk main kuliah ni kan, Allah bagi peluang Tuhan, bagilah kami rasa keimanan, kelazatan Islam, kelazatan ilmu. Kami boleh beramal untuk diri kami, anak pinak kami. Tuhan, tolong Tuhan. Minta. Nabi kata orang yang rugi bila mana dia sembahyang dekat dengan Tuhan, rokok dan sujud, nothing, tak ada apa, dia rugi. Fashtahidu fi du'a. Bila datang sujud, doa, minta ajat kamu. Tuhan nak jadi soleh, nak jadi baik, minta. Terutamanya sembahyang sunat. Pada Allahu Akbar. Sambung. Itu nama mukadimah. Kan? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia nak cerita lagi ni, walaupun hadis ni kita banyak dah berulang. Ridha Allah, semua orang tahu hadis ni. Ridha Allah, Allah akan redha kepada kita fi ridha walidain. Dalam apa nama, macam mana mak bapak kita redha dengan kita, macam itulah Allah akan redha kita. Pasal tu kita ada mak bapak, try the best. Sebelum dia Allah jemput dia, pergi selesai dengan dia. Sampai kita dengan dia ni kosong, tak ada apa. Mak tak rasa dengan cek ke? Hari ini sepatutnya Ustaz lah kena lari balik ucapkan pada mak mentua Ustaz sama hari jadi dia. Kan? Pada saja malam hari jadi, Ustaz hari jadi sunnah ke? Bodoh. Apa hari jadi tak sunnah, tapi kita ucap mak, kan? Ini jadi mak. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan dengan umur yang meningkat tu. Ada apa nama? Ada yang tambah, ada yang kurang. Ada tambah, ada kurang. Bertambahnya ilmu, maksudnya berkurangnya dia dengan dia nak pisahnya dunia tu dah kurang dah. Kita doakan setiap orang yang apa nama, Allah bagi hari lahir dia, kita kata umur yang berkat, umur yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Maka oleh sebab tu hadis Nabi ni ajak, dia kata ridha Allah. Allah kata aku akan redha dalam bila mana mak bapak hang redha dengan hang. Tuhan nak kira tu. Kita kena hebat. Masa tu berkali-kali Ustaz kata, orang yang baik dengan mak bapak tu kawan dengan dia, berkawan dengan dia. Tolong cari kawan orang yang ra'i mak bapak dia. Dia main mak bapak dia, ra'i mak bapak dia, bagus sangat. Doa dia paling best sekali. Kita kata hang doa kat aku lah. Apa sikit dia utamakan mak bapak dia. Allahu Akbar. Terutamanya kita dapat isteri selalu nasihat, bang, you hari ni kontak mak tak? Jom kita pergi ziarah mak. Kalau dapat isteri macam tu, alhamdulillah. Kebanyakannya orang laki-laki, sorry sebut orang perempuan di belakang, memang kita kalah dengan orang perempuan. Bila kita dapat saja perempuan, segala-galanya milikku. Lagu semua cerita masalah perempuan, betul tak? Cinta, feeling, semua perempuan. Jangan main masalah perempuan ni. Sampai ada surah tentang perempuan, surah An-Nisa. Sampai Nabi kata ittaqun nisa, takut kamu dengan perempuan. Perempuan ni bagus, tapi orang laki-laki ni dia kalah. Pembuat bang, kan dia buat sikit, habis kita habis. Pasal drama dia tu cepat. Dan kita pula mudah cinta, sayang dekat dia. Kadang-kadang kita letak mak kita, kadang-kadang kita tolak mak kita dalam keadaan kita tak sedar. Kita baru dah tahu, utamanya orang baru kahwin kan, habis dia tak nampak mak dia, tapi mak dia kena bagi excuse. Mak dia, aku tahulah macam mana dia dapat perempuan, aku tahu kan. Tambah-tambah baru dapat. Mak dia kata seminggu rape tak dengar apa. Mak dia kena faham. Sebagai mak bapak kena faham alam tu. Sebab mak bapak dah hadapi alam tu. So bagi peluang kat anak-anak, jangan cepat cemburu.
Nampak tak? Jangan cepat cemburu. Lepas tu kalau boleh, cuba tolak diri balik. Tapi seorang wanita yang baik, dia kata, bang, kat seminggu ni tak dengar suara mak ni. Bagus wanita tu. Seminggu dia tak dengar suara mak ni. Pasal penentu rumah tangga adalah suara mak. Dia angkat-angkat telefon, mak, Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kita dengar, Allahu Akbar ibuku. Pasal Allah sendiri kata, hang nak dapat redha aku, hang dengar suara dia dulu. Walaupun hang dengar panggilan aku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hang dengar tak panggilan dia? Hang dengar tak panggilan dia? Oh, dahsyat. Allah letak kedudukan, Allah kata dia susah dan susah mengandung, hang ingat. Dia nak tidur pun tak boleh saat tu. Tuhan nanti kira semua pada dahsyat, dahsyat. Bila kita, masa tu bila nak ijab kabul tu, bagus. Tok Qadi kena betiak. Ingat, apa pun hang kahwin, ingat kat mak bapak hang. Mak bapak tu kena. Badak. Dan kita pun, bila ada orang perempuan, dia nak pergi kat mak bapak dia, raikanlah sikit, tak apalah, jom kita pergi kat mak. Jom kita pergi kat mak. Kita kena, dalam masa yang sama, kita kena tahu kita seorang laki-laki, nak dapat syurga tu kena utamakan mak bapak. Maka isteri kena faham sangat-sangat kalau dia nak dapat syurga. Isteri kena taat. Sebab tu bila kita ada anak perempuan, kita kena bagi kasih sayang yang sangat-sangat dekat dia. Pasal bila dia kahwin, geran tanah bertukar nama habis. Habis. Berpindah segala-galanya. Tu kata hukum syarak macam tu. Nampak tak? Tapi insya-Allah bila orang perempuan yang baik, dia akan dapat seorang laki-laki baik, dia akan tahu tanggungjawab dia. Dia takkan abaikan keluarga keluarga perempuan. Dia takkan abai. Dia tahu masa jom. Pasal dia pun ada mak. Dia sayang kamu ada, jom. I nak pergi tengok mak you. Jom. Macam mak ustaz, bapa ustaz dah tak ada. Automatik mak mentor ustaz, pak mentor ustaz adalah mak bapa ustaz sendiri. Pada hukum macam tu. Pasal tu kalau mati mak sekalipun, Allah suruh cari, Nabi suruh cari keluarga bila mak, jangan putus. Hang putus, terputuslah mak hang di sana. Sampai macam tu. Kita ada mak kita ada adik yang tu yang ni kena berhubung dengan dia. Macam mana kita nak pergi rayakan mak kita, macam tu kena rayakan dia, utamakan. Hukum suruh macam tu. Nampak tak? Kena macam mana pun. Allahu Akbar. Nak jadi manusia senang. Nak jadi laki bini senang. Nak kahwin senang. Nak beranak senang. Nak adaan senang. Tapi nak melaksanakan mengikut kehendak Tuhan, alamak, hang ustazah pun boleh tentu boleh buat, atau ustaz. Betul tak? I dah duduk dah alam ustaz-ustaz ni. Ustaz dah duduk dah. Ustaz bukan nak bukan aib orang. Dulu bila ustaz belum jadi ustaz ingat golongan ustaz ni hebat. Bila duduk dengan dia, this is very nothing. Biasa dur. Kadang-kadang ustazah balik Jordan, dua-dua balik Jordan. Isteri dia tuntut, I belajar tinggi-tinggi takkan ada di rumah kot. Isteri cakap macam tu. Aduh, master bagian hadis Jor. Aduh. Ilmu boleh mengaji tau. Berapa ramai pelajar Jordan orang perempuan. Sorry Ustaz sebut. Ni live ni, depa nak terasa. Tak ramai di kalangan mereka kita tengok yang betul-betul menjadi seorang muslimah yang baik. Sorry sebut. Pasal Ustaz tengok sendiri. Ini fitnah yang berlaku di akhir zaman. Kadang-kadang dia ustazah. Tengok saat ni program pagi-pagi pergi kelas. Kita duk tengok program dia. Pagi-pagi saat ni masuk TV. Balik-balik duha. Saat ni ada program lain. Dia tak ada suami kat rumah tu anak-anak. Suami dia akan pegang televisyen. Yang I sayang tak nampak you, yang I sekarang sentuh saya televisyen, yang kalau boleh I haraplah cuti I nak sama dengan you. Tapi nampak macam mana you dah terkenal. Orang nak you. I faham you untuk masyarakat. Tapi dalam masa sama you untuk I tahu. You untuk I.
You bukan untuk masyarakat. Kalau I mungkin, tapi you utamakan masyarakat daripada I. I kadang-kadang bancur sendiri kopi dengan anak-anak I makan. I tunggu you demi Islam, tapi hati I sakit. Sorry Ustaz sebut. Kadang-kadang Ustazah akan merasa bahawa Ustazah kata duk kata kat bukan. Ustaz duduk di Kuala Lumpur, Ustaz tengok benda ni berlaku. Kawan-kawan Ustaz, kami geng-geng Ustaz duduk berapa lama dalam keadaan situasi rumah tangga dalam keadaan Ustaz dan Ustazah. So bila Ustaz balik, Ustaz renung, kalau macam ni lah, di mana kita nak dapat satu keluarga sakinah? Semua golongan berebut, Ustaz Ustazah pun berebut, nak dunia tu berebut. Jadi dengan siapa kita nak share? Dua-dua balik ke luar negeri, tudung cantik, elok-elok, bila dah terkenal, mula nak shining satu macam. Mula dah Ustazah pun jadi hadirin hadirat, damai. Dalam elok-elok balik elok-elok tu, hadirin hadirat, hadirat dah damai dah kan. Dia nak ambil satu macam, dia kelepiak satu macam. Apa jadi ni? Why you be like that? You be like that? Dan Ustaz nak bagi Ustaz dia tengok, Allahu Akbar kabira. Semua hari ni berebut. Bila hari ni semua boleh masuk kan, masing-masing nak tunjuk kehebatan masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Tu kita nak dapat redha mak bapak tu penting. Redha mak bapak tu penting. Boleh faham tak? Ustaz kata tengok kitab balik. Ustaz buat main penasihat di belakang. Allah Ta'ala, ya Allah, redha kita selagi mana dengan kita dengan mak bapak ada clear. Wasakhatullah Allah akan murka kita kalau dia kata fi sakhatul walidain, kalau mak bapak kita ya Allah tak cantik dengan kita, tak cantik dengan kita, nampak tak? Hadis ni akhrajahu al-Imam Tirmizi wa sah Ibn Hibban wal Hakim Nisaburi. Allahu Akbar kabir. Boleh faham kan? Maka nampak hadis ni simple, tapi kita nak praktik dia. Aduh, cubalah kalau mak kita boleh akhir hayat, dia boleh pegang tangan kita, dia kata aku redha hang, aku suka hang, hanglah menantu aku, hanglah anak aku, alhamdulillah. Keluar di hati dia saat terakhir itu terbaik. Kadang-kadang mak kita tak suka kat kita, jangan biarkan berterusan, biar dia akhir hayat dia pernah kata kat kita, aku maafkan hang, aku sayangkan hang. Allah, jadilah. Penting sangat-sangat. Jangan biar mak kita tak, macam mana sekalipun, selalu kita minta Tuhan, lembutlah hati mak aku ya Allah, lembutlah hati mak aku ya Allah. Tapi kita tak dianggap sebagai derhaka kalau kita tegur mak kita dia tak semayang. Mak, dah pukul 4 ni, Zohor tak semayang lagi. Aku tahu. Bila kita tegur macam tu, dia cakap, kita tahu dia terasa macam tu, ulama kata bukan derhaka. Kita tak boleh taat kepada makhluk dalam masalah fi maksiatillah, dalam masalah maksiat. Kalau mak kita buat salah, kita kena tegur. Kita kena tegur, tapi dia tetap mak. Darjat kedudukan hadis ni adalah sahih. Maksudnya seorang anak, dia kata yang membuat, dia kata orang tuanya murka kepada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan, dia kata, memurkai anak tersebut. Dan seorang anak yang dia kata membuat senang dan gembira hati orang tuanya, maka Allah redha pada perbuatan anak tersebut. Carilah redha mak bapak. Carilah redha mak bapak. Hukumnya membuat murka, dia kata, ataupun kita bagi sakit hati pada orang tuanya adalah haram. Bila haram, semua pintu rahmat Allah Ta'ala tidak ada untuk dia lagi dah. Bila mak kita tak suka kat kita, habis. Semua pintu kerahmatan dah tutup untuk kita dah. Rugi dah? Rugi duk main semayang. Jadi kita masih ada mak bapak, jangan cari pasal. Semayang macam mana, hebat macam mana, tapi hubungan tak cantik, out. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala. Anas bin Malik, kita tahulah khadam Nabi yang nombor 1. Nabi, ramai sahabat teringin nak jadi khadam. Dini ambil kasut, dini ambil yang tu, dini ambil yang ni. Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, teringin nak jadi khadam Nabi secara mutlak. Dia tengok Anas, dia cemburu sangat dengan Anas bin Malik. Cemburu sahabat bagus macam gila-gila, cemburu dalam masalah ibadat.
Sampai dia masuk dalam rumah Rasulullah, dia kata, wahai Anas, kali ni Nabi masuk tahu, bagi peluang ke aku nak tuang ayak kat Nabi. Biar Nabi minum tu adalah aku yang tuang ayak. Bagi sahabat berebut. Anas bin Malik kita diam. Dia tak cakap. Tapi dia dengar macam tu, dia dah ambil dah semua kakai bulan baju dia dah. Maka Abu Bakar masuk di dapur Nabi, cari-cari mana pergi gelas satu pun tak ada, ayak aku nak ambil. Cari-cari elok, dia pun keluar. Dia tengok Anas bin Malik letak gelas, dia tuang. Dia bubuh dalam baju dia siap-siap semua. Dia tak bagi sahabat Nabi satu pun tolong. Akhirnya Abu Bakar kata, apalah buat macam tu, bagilah peluang aku nak khidmat dekat Nabi. Anas bin Malik kata, hang selalu seiring dan sejalan dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi. Kerja aku yang ni je aku nak buat khidmat dekat Nabi. Kalau yang ni pun hang buat, yang kerja aku ni pun hang buat, apa lagi tinggal aku? Bagi peluang untuk aku. Anas bin Malik, subhanallah, Nabi ambil dia daripada kecil, usia kecil. Ada riwayat mengatakan kurang daripada 8 tahun. Ada mengatakan 8 tahun. Dia benar-benar kecil. Umur 8 tahun, ya Allah ya Tuhan, anak kita apa 8 tahun? Mak lagi pada. Ni 8 tahun, subhanallah, dia boleh urus Rasulullah. Mak dia Sulaim heret pergi depan Nabi. Nabi tak kata apa, ya Rasulullah, ambillah anak aku. Semua tanya nak jadi khadam. Tapi Anas bin Malik, bila mak dia Sulaim heret pergi depan Nabi, bagi, terus Nabi terima tanpa kata apa-apa. Tanpa kata apa-apa. Nak menunjukkan betapa seronoknya Nabi dengan Anas bin Malik. Sampai Nabi pernah masuk rumah Anas, Nabi banyak tegur Anas bin Malik. Dan Nabi tahu dia manusia yang senang ditegur. Setengah orang tak rela. I sedih hari ni punya kuliah, ustaz tu kata kat I tak kata kat you. I tak kata kat you. Pada orang Islam terima teguran. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi masuk dalam rumah dia. Nabi masuk, Nabi kata, Anas, aku nak semayang. Allahu Akbar. Tempat yang Nabi semayang tu dia jadi tempat musalla di rumah dia. Nabi nak bagi peringatan kat kita, sebesar-besar rumah, sekecil-kecil rumah, adalah tempat ruang untuk ibadat. Sampai ruang rumah, ruang makan ada, ruang jumpa tetamu ada, ruang komputer ada, dua nak bagi kuih perut pun ada, semua ada. Takkan ruang nak jumpa dengan Tuhan tak ada. Nabi masuk rumah Anas bin Malik, aku nak semayang. Tempat semayang tu dia jadikan ruang untuk semayang ni. Nabi sayang. Kadang-kadang bila orang tu, pasal tu kita kena bagi orang sayang kat kita. Jangan orang meluap benci. Waalaikumsalam. Jangan. Bagi orang betul-betul sayang kat kita. Terutamanya orang tu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia sayang kita. InsyaAllah aku doakan hang, aku sayang kat hang. Sampai dia boleh kata, ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuka fillah. Aku uhibbu, sangat-sangat sayang. Fillah. Fi dalam hati aku betul-betul sayang kerana Allah. Aku sayang hang kerana Allah. Kadang-kadang Nabi pegang sahabat mana tanda dah, hauna taqwa. Nabi tepuk di kalangan sahabat, hauna taqwa. Nabi letak tangan Nabi kat situ. Aku sayang kat hang. Aku suka dekat hang. Pada kita pun dikala ada orang yang baik-baik kan, macam Ustaz Alim pegang ni dengan Ustaz Nan. Ustaz Alim nak pegang Nan ke, tapi jadi ulama dah. Kan? Pada dulu dia ikut kan. Ustaz Nan kita, Ustaz Alim nak jampi, lah saja. Dok forum sekali, bicara hati. Keluar daripada hati ke hati bercakap. Hari Selasa ada apa? Hari Ahad jangan lupa bicara hati. 3 manusia ajaib akan nama dia 3 manusia ajaib pada hari Ahad ni. Mainlah pukul apa? Pukul 10. 9 suku. Alamak. Betul ke? Yang apa ni jenis 9 suku ke? 9.15 di Masjid Karua, insya-Allah hari Ahad ni. Nama dia apa? Ahlan wa sahlan ni Ramadan. Dia ada nasyid. Ustaz Alim akan start 9.15. Nasyid oleh Ustaz Alim dengan nasyid dia, selamat datang Ramadan. Nak tengok macam mana nasyid Ustaz Alim, mai pukul 9 tepat akan dengar Ustaz Alim nasyid, insya-Allah. Kan? Amin. Di Masjid Karua kan? Di Masjid Karua. Jangan lupa. Baik. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita tahu dia khadam Nabi kan. Yang pertama,
Nabi SAW kata Nabi Malik tentang diri Nabi SAW, annahu qal, apa dia kata, wallazi nafsi biyadih. Ini menunjukkan dia sumpah lah, ya, nampak tak? Demi Tuhan yang diriku ada di tangannya. Yalah, jiwa-jiwa kita semua digenggam oleh Allah SWT. Wallahi aku hidup ni pun dengan kehendak Allah, aku ada hari ni pun dengan kehendak Allah. Dia sumpah macam tu. Maka aku nak bagi tahu, la yu'minu, hang bukan orang yang beriman, hang orang yang tak ada iman, hang orang yang tidak sempurna iman. Abdun, seorang hamba, dia kata, hatta sehingga yuhibba li jarihi. Kalau hang sayang, hang kasih kepada jiran hang, kira iman hang cukup bagus. Ditakdirkan dapat jiran macam korunggu. Allahu Akbar. Allah takdirkan tengok jiran Nabi SAW sikit berjahat kau, baling sampah, tapi tetap dia ajakkan anak dia. Nampak tak? Sampai dia Fatimah, kan Nabi balik penuh dengan sampah. Fatimah, yang baling jiran kita, adik-adik, hang jangan buat apa-apa. Nabi ajak dekat Fatimah macam tu. Ni anak kita, dia balik ambil sampah, baling kat dia balik, baling kat dia balik. Kita tengok, ya Allah, beza. Nampak tak? Pasal tu bila kita mengaji tentang sirah Rasulullah, dia terutamanya dengan anak pinak keluarga dia mesra sangat-sangat. Mesra sangat-sangat, subhanallah. Nampak tak? Ada di kalangan isteri terasa sikit, dia pandai adjust. Kalau nak kahwin ramai pun kena belajar cara Rasulullah. Sekadar nak kahwin saja, tapi nak bagi ramai, nak buat ramai tak payah. Oleh sebab tu dia kata, la yu'min, kamu tak beriman, tak sempurna iman kamu, wahai hamba Allah, abdu, hatta sehingga yuhibbu, sampai hang kasih, hang sayang, li jarihi, direct dengan jiran hang. Hang sayang kat dia. Kalau kita dapat jiran yang bagus, alhamdulillah, tanda kita sayang kasih kat jiran kita. Nabi kata sampai kita masak kari, berbau masuk rumah dia, menjadi kewajipan kari tadi kena sampai kat dia. Mampu apa? Tambah ni jiran ni jenis. Ni semua jiran pelekat ni. Pelekat kan? Pelekat dekat-dekat kan ni. Semua yang bermasak kena bagi. Aku rasa dia masak ikan apa bau. Pergi bagi dia. Mampu Tapi itu Nabi kata tak sempurna iman. Kita masak, kita tak. Jah nak ke? Tanya dia. Mailah tahu, alhamdulillah. Li jarihi, dia kata, Allahu Akbar, ma yuhibbul nafsih. Okey. Dia kata kat sini, seorang hamba tidaklah dikatakan beriman sebelum ia mencintai tetangganya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kan kita suka diri kita, kita suka benda kebaikan, suka benda-benda yang elok. Macam tu dengan jiran. So Nabi kata, apa-apa pun tolong raih berjiran. Jiran ni cap barang besar. Ditakdirkan jiran pula kita, jiran kita jenis ding 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 ding, kena sat jiran kapiak. Tak apa, buat macam mana, hak dia dah, hak dia. Sampai Nabi kata dia duduk tengah ham-ham dia matilah keadaan kapiak, tanpa kita talqin ada berdosa. Ustaz nak talqin macam mana? Habis samboya, tamsaya. Apa bahasa pakai dengan saya la ilaha illallah, bagi dengar talqin jiran. Ustaz, Nabi pernah talqin tak? Abu Talib Islam tak Islam? Kapiak kan? Kapiak, tapi Nabi talqin tak? Nabi talqin. Maka hukum talqin bagi orang kafir boleh tak? Boleh. Hak kita, hak jiran. Ampun Allah. Macam banyak Cina. Allahu Akbar. Jadi kewajipan ni semua ke tepi-tepi ni, kewajipan kita. Setiap kali kita buat kenduri, makan nasi semua, kena bagi kat dia dulu sebelum kita makan. Pasal hak dia. Kadang kita buatkan nasi apa? Mana hanya nasi lama tak buatlah sebelum puasa ni. Tak boleh buat PKP ya. Kan tak boleh. Tak sedap nasi Cuma nasi tomato, ayam masak merah, sedap lah ya Allah. Lepas tu pula buat apa nama? Ayam masak kunyit tu kan. Allahu Akbar. Mati terduduk rasa rapat.
Sepatutnya kita yang mengaji sunnah kirim kepada dia dulu sebelum kita. Kita kena praktik. Pasti dia tengok ramai-ramai. Apa saya? Sebab dia hormat, dia bagus lah depan ni. Dia akan terlintas di hati. Kita tak berdakwah kat dia. Dia terlintas di hati. Subhanallah. Dia terlintas. Sebelum dia makan, kat aku dah sampai dulu. Hak dia. Ini hak jiran. Tak sempurna ya Allah iman kita. Kita dah mengaji banyak tapi tak praktik kurang. Ustaz tengok seorang apek duduk kat situ, kita semua makan, dia nganga. Satu tahu kat dia dah. Tapi ada satu hamba Allah ambil bagi dia. Rupanya dia mau. Dia duduk tunggu. Dia duduk di situ, rupanya dia tunggu. Mana nampak dia tunggu. Kan ada yang duduk situ, dia tunggu. Tak apalah bila dia duduk situ, kita pun duduk, kita bergaul dengan dia. Walaupun kita tak tahu nak sampai mesej agama, sekurangnya peribadi kita, penampilan kita sampai dia seronok. Kadang-kadang Ustaz Mai ada, macam tadi kan, ada. Tak, itu jadi hak kita. Halo, salam, halo. Mau apa nak petang ke apa nak. Kita kena ucap dekat dia, dan kalau kita buat makan sekali, bagi kat dia. Daripada situ sampai situ. Pasal dia boleh izinkan parking kereta. Kadang-kadang apa-apa buah bising kan ada. Dia terima. Hak jiran. Kadang kita buat majlis, buka di luar sampai dalam kan, semua dia dengar. Antara dia tahan tak faham, dia dengar. Jadilah atau hak dia nampak. Oleh sebab tu dikatakan sini, seseorang tetangga yang dikatakan benar-benar beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya, ialah seorang tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya seperti halnya ia senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Hukumnya berbuat baik kepada tetangga adalah wajib. Boleh kan? Ini bab tetangga. Dan hadis yang seterusnya Ustaz akan sambung. Lalu kita kena raikan masa pro tajdid bagi 45 minit dari sekarang, tak boleh lebih. Ikut undang-undang. Pro tajdid dah habis belum? Dah habis. Tengok. Okey, kita akan ambil hadis Ali bin Mas'ud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan betul ke? Betul ke? Kita akan dengar hadis ini nanti. Qala sa'altu Rasulullah SAW. Menunjukkan bulan depan insya-Allah Ustaz Mai kita akan dengar hadis ini. Macam mana dia kata, apakah dosa yang paling besar sekali? Dosa yang paling besar sekali adalah kita bermak anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Niddan maksudnya dalam masa yang sama kita cari Allah, cari benda lain, sedangkan dia cipta kita. Kita ada masalah, kita cari orang lain sebelum cari Allah Ta'ala. Niddan. Kita sembah Allah, la pergi cari benda lain. Wa huwa khalaqaka, sedangkan dia yang mencipta masalah tu. Tuhan yang mencipta masalah tu. Tapi hang jumpa dengan orang lain. Sampai tu syirik yang cukup bahaya. Hang yang ada masalah, kena masalah. Cuba cara, Ustaz, tolong Ustaz tengok. Dia kenapa? Cari Allah dulu. Ambil ayat semayang ke, doa, apa pun tidak, tiba-tiba hang ni. Carilah. Cari Tuhan pun cari ya. Cari lagi. Tengok Nabi Allah Musa AS nak temu dengan Allah berapa hari. Tengok Nabi-Nabi yang lain, tengok cerita mereka ni. Jadi kita ada masalah, jangan terus kita cari pada makhluk yang lain tanpa kita cari Allah SWT. Di bab ni kita akan masuk dalam bulan depan kalau Allah izinkan. Setakat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kelemasan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah, la ilaha illa anta.